Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan dan teman-teman yang sentiasa mengikuti program-program atau rancangan-rancangan yang saya kongsikan, semoga anda semua sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah diketahui, saya ada buat, nak katakan banyak tu tak beranilah, yang banyak perkongsian ilmu. Ilmu-ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Antaranya ilmu yang berkaitan dengan agama. Ya, apa saja yang Allah kurniakan kepada saya, itulah yang bahkan menjadi amanah bagi saya untuk saya kongsikan, sampaikan kepada yang lain dengan menggunakan apa jua platform yang ada. Sama ada secara fizikal, membuat kuliah-kuliah di masjid, dan begitu pun juga di YouTube, di Facebook, dan sama ada melalui videonya ataupun melalui tulisan-tulisan. Sebab seperti mana yang dikatakan, ilmu itu merupakan satu amanah. Bahkan juga saya dengan kemahiran dari segi atau kemahiran membuat kosmetik yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada saya juga, saya ada buat perkongsian untuk manfaat orang lain. Dan baru-baru ini pula saya juga ada kongsikan tentang panduan-panduan dan tips-tips memasak. Yang selalu saya katakan, bukanlah nak mengajar, tapi saya sendiri merupakan seorang suami, merupakan seorang ayah, dan saya nak agar orang lain, para suami yang lain, para bapa yang lain, juga kalau boleh kita usahakan agar kita dapat menghidangkan masakan untuk ahli keluarga kita. Dan bagi saya ini semua saya buat bukanlah matlamat saya, usaha yang nak saya lakukan adalah cuba nak menjadi manusia atau insan seperti mana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling memberi manfaat kepada yang lain. Atau paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi itulah usaha yang nak saya capai. Apa-apa saja ilmu yang Allah kurniakan, nak saya sharekan agar ia dapat memberi manfaat kepada yang lain. Manfaat artinya kebaikan. Kita memberikan kebaikan. Kata lawannya pula mafsadat, iaitu kerusakan. Jadi tak naklah saya jadi manusia yang banyak menimbulkan kerusakan kepada yang lain. Kawan-kawan dan teman-teman sekalian, sebenarnya memasak ini bukanlah satu perkara yang baru bagi saya. Pernah saya ceritakan kan, bahawa saya dalam usia 2 tahun, ayah saya telah pun pergi meninggalkan kami sekeluarga untuk selama-lamanya. Meninggalkan kami 6 orang adik-beradik dengan abang saya yang paling paling sulung, berusia ketika itu lingkungan 8, 9 tahun. Ya, 8 atau 9 tahun. Sedangkan ibu saya pula
setelah bepergian almarhum abah saya, beliaulah yang memikul tanggungjawab untuk menyara kami 6 orang adik-beradik. Itu sebabnya ibu terpaksa dalam banyak masanya terpaksa keluar mencari rezeki, yang berusaha bekerja. Jadi tinggallah kami ketika itu adik-beradik di rumah. Dia memandangkan ibu selalu terpaksa keluar, sedangkan beliau almarhumah ibu saya juga mengetahui keperluan kami untuk memakan. Jadi itulah sebabnya beliau mendidik atau mengajar atau membimbing kami adik-beradik cara-cara untuk memasak. Tak tahulah, mungkin sama ada ketika itu almarhumah ibu saya memegang falsafah daripada kita memberi makan kepada orang yang memerlukan, daripada kita hari-hari setiap masa memberi makan kepada orang yang memerlukan, adalah lebih baik kita memberikan dia mata kail agar dia dapat memancing ikan untuk dirinya, untuk ahli keluarganya, dan itulah yang paling baik. Saya kata saya tak tahulah sama ada ibu almarhumah ibu saya ketika itu memegang falsafah itu ataupun tidak. Jadi itu sebabnya daripada beliau sendiri yang memasak, sehingga kelak atau ketika itu kami sentiasa memerlukan usahanya untuk memasakkan untuk kita, sebaliknya beliau mengajar. Dan ketika itu abang almarhum juga, abang yang sulung abang saya yang nombor 2, walaupun dalam lingkungan usia antara 7 ke 9 tahun, kedua-dua abang saya ini, mereka telah dibimbing oleh almarhumah ibu saya ketika itu untuk masakan ahli keluarga. Jadi memandangkan masa berlalu, saya dan adik-beradik yang lain pun membesar, sama juga bila mana usia kami dah dalam lingkungan 8-9 tahun, almarhumah ibu mula membimbing kami pula, membimbing saya, abang saya, kakak saya untuk memasak. Untuk keluarga mungkin masakan yang simple-simple, masak nasi, goreng nasi, masak sup ke, yang mudah-mudahlah. Jadi situlah saya sudah pun dikurniakan ilmu untuk memasak ini. Dan setiap kali bila mana almarhumah kalau dia mempunyai masa di rumah, beliau lah yang akan masak dan kami akan diarahkan, bukan bukan ajak ke apa, tak, diarahkan mesti, sebab almarhumah ibu saya merupakan seorang ibu yang sangat garang ataupun tegaslah. Kami semua mesti membantu. Di situlah hari demi hari kami membantu ibu untuk memasak, dan tak secara langsung kami juga mendapatkan kemahiran itu. Kemudian cuma saja setelah itu saya dah dewasa, saya dah agak jarang-jaranglah memasak. Lagipun semasa saya kecil, sama juga untuk menyara keluarga, ibu bekerja dan kami pula diajarkan untuk membikin juadah untuk dijual. Antaranya nasi lemak. Jadi yang buat nasi lemak adalah saya, kakak saya, satu lagi abang saya. Kamilah adik-beradik buat nasi lemak yang telah diajarkan oleh ibu, dan kemudian saya dan abang saya, Ustaz Abdul Aziz, kita keluar untuk menjualnya. So sama juga di situlah antara punca-punca kami mendapatkan pengetahuan kemahiran memasak. Dan setelah itu, setelah membesar dan setelah saya berumah tangga, alhamdulillah dikurniakan oleh isteri yang semua mahir memasak. Dan masakan isteri saya, Masya Allah,
semua sedap-sedap belaka. Jadi saya tak ada peluang lah untuk mengasah semula bakat memasak saya. Yang cuma terkecuali bila mana kalau isteri sakit, yang tak terdaya untuk masak. Di situlah baru sesekali saya akan masakkan untuk keluarga. Kemudian setelah umur dah menjangkau senja ni, dah hampir-hampir nak pencen, jadi ada masa alhamdulillah dikurniakan oleh Allah rezeki dalam perniagaan. Jadi perniagaan pula boleh jalankan oleh ahli keluarga yang lain dan juga pekerja. Jadi saya adalah masa-masa kosong. Jadi masa-masa kosong itulah saya gunakan untuk mengasah semula bakat memasak. Lebih-lebih lagi yang mendorong saya untuk sentiasa suka untuk memasak selain daripada kita mengetahui, selain daripada kesedaran betapa besarnya pahala, ganjaran bila mana kita memberi makan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi ahli keluarga. Dan antara yang menyebabkan saya lebih terdorong untuk sentiasa meluangkan masa, berusaha, walaupun penat macam mana sekalipun, setiap kali dah jadi semacam rutin lah. Setiap kali bila mana saya pulang, saya akan tanya keluarga dulu, tanya dulu anak-anak, bila mana apa masakan yang mereka mahukan. Ada yang nak makan masakan ini, yang lain pula nak makan masakan itu. Jadi sebelum pulang ke rumah, saya selalu akan singgah ke supermarket. Petang-petang lah. Sebab tu saya tak pergi pasar-pasar biasa seperti pasar-pasar basah, pasar Geylang ke pasar mana ke. Sebab itu semua adalah pasar pada waktu pagi. Saya punya type pula hanya pergi ke pasar-pasar yang berbentuk supermarket. Jadi supermarket ni memanglah sampai malam pun ada. Semua bahan pun ada. Semua bahan masakan pun ada dan lebih mudah walaupun mungkin mahal sedikit lah berbanding pasar yang biasa. Jadi itulah yang telah menjadi rutin saya. Yang tanya dulu bila mana mereka nakkan saya masak, saya pergi beli bahan-bahannya dan kemudian mula memasak. Tak ada nikmat bagi mana-mana tukang masak. Tak ada nikmat bagi mana-mana tukang masak. Tak kisahlah yang masak tu siapa. Isteri ke yang memasak untuk suami, ibu ke yang masak untuk anak, ataupun suami yang memasakkan untuk isteri, atau bapa yang memasakkan untuk ahli keluarganya, atau anak-anak yang memasakkan untuk ibu bapanya. Tak ada nikmat yang dapat kita rasakan yang kadang-kadang tak dapat nak gambarkan kenikmatan itu. Bila mana setiap kali kita masak, depan mata kita setelah dihidang, depan isteri, anak-anak, masakan kita dimakan dengan begitu lazat, dengan perasaan, dengan ucapan-ucapan yang begitu nikmat merasakan masakan yang telah saya masak dan hidangkan. Itu yang mendorong saya. Alhamdulillah, keluarga suka dengan masakan dan mereka sentiasa meminta lagi dan meminta lagi. Di situlah saya mula kembali menjadi tukang masak keluarga. Ada masakan-masakan yang sudah pun saya ketahui, seperti masak asam pedas ke, masak kari, masak sup ni masya-Allah lah, masak lemak, dan ada juga masakan-masakan yang sebenarnya saya baru belajar dekat YouTube. Saya selalu berpegang dengan pesanan guru saya. Kalau engkau nak berjaya, engkau ikut orang yang telah berjaya, buat exactly macam mana yang dia tunjukkan. Kalau dia dah berjaya dengan apa yang dia buat, kemudian kita pula ikut,
cara-cara, langkah-langkah macam mana dia boleh berjaya dalam apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan masakan, kita ikut bahan-bahan dia, anggaran bahan-bahan dia dan cara-cara masakannya. InsyaAllah lah. Dan insya-Allah masakan kita pasti akan berjaya, pasti akan sedap, dan seperti mana seorang tukang masak profesional. Dan sebenarnya matlamat saya bukan sekadar nak memasak, nak tunjukkan ataupun nak berkongsi pengalaman atau bimbingan memasak, tapi saya nak usaha dalam perkongsian, pembagian tu tadi, saya gunakan kesempatan itu, atau platform tersebut untuk diselitkan juga nasihat-nasihat, panduan-panduan, bimbingan-bimbingan keagamaan. Jadi digunakan platform memasak ini pada masa yang sama untuk menyampaikan juga nasihat-nasihat agama seperti mana itu memang menjadi bidang utama saya. Sebab tu, walaupun sebenarnya tidak mudah, saya masih lagi dalam perkongsian menggunakan YouTube dan sebagainya, ini baru bagi saya. Selalu masak setakat masak lah, masak untuk keluarga sendiri, dia tak ada susah mana. Semua adalah di dalam dalam mindah, nak taruh apa, nak taruh berapa banyak. Bila mana kita nak share, ia tak sama. Seberapa banyak yang boleh kita nakkan orang lain mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab tu nak kena beritahu apa bahan dia, berapa banyak dia, sebenarnya bukan mudah. Lebih lagi sambil nak memasak tu, pada masa yang sama juga nak menyampaikan. Jadi ini masih lagi baru bagi saya. Saya haraplah kawan-kawan dan teman-teman yang menonton taklah begitu merasa gelisah bila ketara. Orang kata macam sumbang lah gitu kan, dalam penyampaian. Sebab saya tengah nak adjust ni. Kalau penyampaian kat Mesir, penyampaian itu. Tak ada apa-apa yang saya buat, tangan tak bergerak ke mana-mana. Lebih-lebih garuk-garuk je lah. Bila mana nak memasak ni, sambil kita nak sediakan, sambil kita nak memotong, ataupun menyediakan bahan-bahannya, pada masa yang sama kita nak cakap pasal masakan ni, masa yang sama juga kita nak sampaikan nasihat, kata-kata nasihat kita. So sekali lagi, saya harap dengan perkongsian ini, kawan-kawan dan teman-teman yang mengikuti rancangan ini, sekali lagi saya nak apa saja yang saya ada dalam usia saya yang macam gini, usia senja ni, sebelum pulang ke rahmat Allah, naklah menyampaikan, kongsikan apa saja ilmu agar ia juga dapat memberi manfaat kepada orang lain. Kalau saya boleh berusaha sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah kepada anak-anak, saya nak para suami yang lain juga kalau dapatlah, kalau mahu dan kalau dapat, nak juga ikut macam mana langkah saya menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang memasakkan untuk keluarga, yang dapat menggembirakan ahli keluarga. Kalau ada, anda juga boleh ikutlah. Sebab tu saya sampaikan kalau boleh as much as possible, secara terang, secara detail, bukan saja bercakap. Bahkan saya letakkan ini nota-nota ataupun subtitle di bawahnya untuk mudah diikuti. Sebenarnya ini bukan sesuatu usaha yang mudah lah. Banyak memakan masa, especially dalam bidang editing. Kita dah bikin, lepas tu kita nak kena edit. Nak edit ni nak kena potong mana-mana yang tak sesuai.
Kalau terlalu panjang kita nak kena ringkaskan dan kemudian nak letakkan kenyataan-kenyataan kata-kata di bawah tu tadi. Itu semua memakan masa. Harapan saya, siapa saja yang telah mengikuti rancangan-rancangan itu, rancangan-rancangan yang telah saya kongsikan dapat merasakan manfaatnya. Cuma kalau anda rasa apa jua posting-posting saya tentang masakan ini bermanfaat, dapat kiranya kita juga dapat menyebarkan, dapat kongsikan kepada yang lain. Apa saja yang baik itu tadi kita sampaikan. Itu pesanan Nabi SAW. Apa saja yang baik. Kalau kalimat sependek bismillah itu adalah baik, maka adalah baik juga kita kongsikan. Sebab kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun satu kalimat sekalipun, walaupun sepotong ayat sekalipun. Dan sudah tentu Nabi menyampaikan banyak ayat Al-Quran lain, tuntunan, bimbingan, ajarannya daripada sunnahnya juga begitu banyak. Kalau kita dapat sampaikan satu pun, itu dah cukup baik. So, apa saja kebaikan yang kita sampaikan, ia akan menjadi satu amal jariah. Iaitu berapa banyak orang yang mengikuti, kemudian berapa banyak orang yang mencontohi, maka kita juga akan mendapatkan pahala dengan begitu mudah. So, itulah semua menjadi matlamat saya. Mudah-mudahan saya sentiasa berdoa agar sentiasa Allah menjadikan hati ini hati yang ikhlas. Kadang-kadang kita manusia, kita tahulah ada banyak kelemahannya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, sekaligus menjawablah soalan-soalan daripada kawan-kawan. Kenapa sebagai seorang ustaz nak pula pergi menceburi bidang masakan. Cuma perkataan menceburi itu tak begitu tepat bagi saya. Saya nak kongsikan, bukan menceburi. Kalau menceburi berarti saya buat masakan ni sebagai bisnes saya, taklah. Saya tak ada rancangan pun. Kalau sekarang ni tak ada rancangan pun, walaupun ada permintaan kata ustaz masaklah, jual. Tapi saya tak ada itu kemahuan. Dan saya tahu, mana-mana tukang masak pun tahu, ya, lebih-lebih lagi yang biasa berniaga ni juga mengetahui kerja memasak ni agak memenatkan. Hanya orang-orang yang betul-betul lakukan secara ikhlas, insya-Allah, itu baik baginya. Kerana usia saya usia dah senja macam ni, rasa tak laratlah untuk menceburi bidang masak, perniagaan dalam masak memasak. Dan lagi satu poin yang ingin saya jelaskan. Matlamat saya ni tadi, kenapa saya nak kongsi cara-cara masakan ni adalah kerana nak membantu siapa saja yang menonton, kawan-kawan dan teman-teman, para pelajar saya, memandangkan sekarang ini ekonomi sangat tenat. Semakin lama semakin tenat, barang makin lama makin mahal. Sedangkan dilihat di kalangan masyarakat kita masih lagi, walaupun keadaan dah macam tu, masih lagi nak meneruskan trend makan luar, beli makan walaupun mahal, dan kemudian setiap cukup bulan tak cukup. Padahal kalau kita masak sendiri, harga dia lebih kurang 30% daripada harga kita beli makanan lah. Kalau tidak, lebih kurang daripada 30%. Kalau masakan yang biasanya katakanlah satu piring $30,
Kalau kita masak sendiri mungkin 10 atau kurang daripada tu. Kurang daripada $10. Ha. Dan bila mana kita masak, membeli makanan, kita tahulah kalau kita yang punya keluarga yang ramai, lagi banyak kita beli, lagi tinggilah nilai harga yang perlu kita bayar. Jadi memasak ini antara kebaikannya dia menjimatkan. Betul. Dia menjimatkan. Jadi mudah-mudahan dengan ini semua agar untuk membantu khususnya mereka-mereka yang pendapatan cukup-cukup, yang sentiasa mengeluh pendapatan tak cukup, barang mahal. Jadi anda perlu merubah gaya hidup anda. Kurangkan makan luar, sebaliknya kembalilah dalam usaha ini masak sendiri. Maaf kata, para isteri, para ibu, saya tahu anda kata kita pun penat, kita pun nak membantu mencari nafkah untuk keluarga. Itu semua kita boleh katakan jazakumullahu khaira. Tapi jangan lupa, dalam kita nak pergi mengejar tanggungjawab tambahan kita, mencari nafkah ni tugas para suami. You like it or you don't like it, jangan mengeluh. Itu tugas para suami untuk mencukupkan. Siapa saja di bawah tanggungannya, sama ada tanggungan ahli keluarga, anak isteri, kalau ada ibu bapa, juga menjadi tanggungan kita sebagai suami, sebagai ayah dan juga sebagai anak kepada ibu bapa tua kita. Itu tanggungan kita. Like it or don't like it. So jangan mengeluh, tak ada kerja lah, susah lah, tak cukup lah. Itu tanggungjawab kita. Adapun isteri, kalaupun dia nak bekerja, itu tambahan. Tapi dengan syarat, jangan sampai kerja tambahan kita menjejas tanggungjawab utama kita dalam usaha menyediakan makan minum. Menanggung biaya makan minum adalah tanggungjawab suami. Tapi menyediakan makan minum itu adalah tanggungjawab isteri. Tapi kalau suami mampu adakan maid, that's beside it lah. Yang penting setiap rumah mesti ada makan minum. Sama ada melalui pembelian ke, sama ada melalui isteri yang memasak ke, suami yang memasak ke, maid yang memasak ke, itu besides the point. The point is mesti ada makan minum. So suami menyediakan biaya, isteri menyediakan makan. Suami yang mampu mungkin dia boleh hire maid untuk masak-memasak. Tapi tak sama. Air tangan ibu, air tangan ayah lah, tak samalah dengan air tangan orang lain. Tak sama. Banyak pula cakap ni nak habis, tak habis-habis. Jadi itu saja. InsyaAllah. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada tersinggung ke apa. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa jua perkongsian, sama ada dari segi dakwahnya ke, sama ada dari segi usaha-usaha menyediakan produk-produk halal, dan begitu pun juga perkongsian-perkongsian dari segi memasak. Harap ia menjadi manfaat. Dan sekali lagi kepada para suami, jangan terasa memasak ni bukan kerja kita. Kalau masak saja kita akan drop water fish. Tak usah. Kita mesti sesekali usahakan
usahakan. Lagipun bimbingan-bimbingan yang saya sharekan, selalu saya cari yang mudah dan sedap. Mudah dimasak, cepat, tapi yang paling penting dia sedap. Dia bukan mudah tapi caplang, tak. Mudah, dan sedap. Jadi mudah masa kita masak itu taklah begitu berjela-jela, start masak petang pukul 12:30 malam baru boleh makan, taklah. Selalunya yang saya ajarkan ada yang 10 minit dah boleh sedia, 15 minit dah boleh sedia, paling-paling pun dah setengah jam dah boleh sedia. Kalau tak percaya, tanyalah pada isteri dan anak-anak saya. Berapa lama selalu saya gunakan untuk menyediakan masakan-masakan untuk dihidangkan kepada mereka. Alright, sampai di sini saja. Sekali lagi, bila mana bermanfaat, kalau anda rasa baik, tolong sebarkan. Just tekan butang share ke, like ke, ataupun subscribe. Subscribe ni apa? So, saya bercadang untuk ini kongsikan. Banyak lagi perkongsian, bukan saja dalam bidang dakwah, bukan saja dalam bidang bidang-bidang kemahiran, manfaat-manfaat perniagaan, bukan saja dalam bidang masak. Alhamdulillah ada lagi kemahiran-kemahiran yang ada pada diri saya yang ingin saya kongsikan. Jadi sebab tu saya kata subscribe. Tak perlu bayar. Subscribe ni macam kita join saya punya channel untuk jadi ahli. Tak payah bayar. Tekan je butang subscribe yang dekat bawah tu. Itu saja. Kemudian nanti kalau apa-apa perkongsian saya sampaikan, kalau awak tak subscribe, awak tak tahu. Yang saya sudah pun uploadkan satu video perkongsian yang mungkin bermanfaat untuk anda. Kalau anda subscribe, anda akan di-notify. Akan ada notification. Especially dalam di YouTube. Okeylah. Nak habis, tak habis. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.